Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk tajuk hari ini iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Sementara itu kita akan dalam topik ini kita akan menyentuh tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, ciri-ciri dan juga kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini. Okey, kita lihat dulu latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita akan lihat penubuhan jawatan kuasa, cadangan yang diutarakan oleh jawatan kuasa kerja. Kemudian kita akan sentuh tentang gerakan nasionalis Melayu radikal, sumbangan nasionalis Melayu radikal, kemudian tindakan pertubuhan Gabungan Putera dan AMCJA, cadangan daripada pertubuhan Putera dan AMCJA serta apakah yang dimasukkan dengan perlembagaan rakyat. Okey, ya. Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Baik, selepas Melayu Union gagal, ditolak oleh orang Melayu, maka digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di mana Jawatan Kerja ini merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Dan mereka juga telah menolak perlembagaan rakyat yang diutarakan oleh golongan Melayu radikal. Baik, apakah yang terkandung dalam jawatan kuasa kerja ini? Okey, pertama kita lihat dari sudut maklumatnya. Mereka ditubuhkan untuk membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, dan kita lihat pada 25 Julai 1946 jawatan kuasa ini telah memulakan tugas mereka, ya, daripada pada Ogos hinggalah pertengahan November, ya. Kemudian kita lihat siapakah ahli-ahli yang terdapat dalam jawatan kerja ini, iaitu pegawai kanan British, wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil UMNO. So mereka inilah yang merangka, membincangkan apakah perkara yang perlu dimasukkan dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Baik, siapakah ahli-ahli jawatan kuasa yang terlibat? So, pertama kita lihat wakil Raja-Raja Melayu, iaitu Raja Kamaruzzaman Raja Ngah Mansur merupakan Raja Kecil Tengah Perak. Kemudian Datuk Hamzah Abdullah yang merupakan orang kaya Menteri Besar Selangor. Haji Muhammad Sharif Osman yang merupakan setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. And then Datuk Ni Ahmad Kamil Mahmud, ya, Datuk Seri Setia Raja Kelantan. Kemudian wakil daripada UMNO ialah Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin dan juga Haji Murkad Yunus. Manakala pegawai British, kanan Britishnya terdiri daripada Newbold, 18 Newbold yang merupakan ketua SU Melayu Union, KK O'Connor yang merupakan Peguam Negara Melayu Union, WD Koksal iaitu Setiausaha Kewangan. Kemudian kita ada Dr. W. Nelhan, Dr. A. Williams dan DC Watterson merupakan seorang setiausaha, ya. Cadangan yang diutarakan dalam jawatan kerja untuk Persekutuan Tanah Melayu ini ialah, kita lihat dulu apakah yang dimasukkan dengan persekutuan. Persekutuan ini merupakan gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Maknanya ada pentadbiran pusat, ya. Pentadbiran kerajaan persekutuan ini kalau kita lihat ada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Inilah bentuk kerajaan yang masih yang kekal hingga ke hari ini, ya. Jadi kita lihat dia cadangannya adalah untuk menyatukan semua negeri di Tanah Melayu dalam satu bentuk pentadbiran, dan dua buah negeri-negeri selain ini telah digabungkan.
Jadi ini adalah untuk memulihkan, tujuan yang kedua dia cadangan yang diutarakan ialah untuk memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu yang tertindas ya dalam pembentukan Malayan Union pada 1946. Kemudian untuk menjaga kepentingan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kaum lain, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri dan juga mengadakan syarat kewarganegaraan yang ketat, menggantikan prinsip jus soli. Okey, ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan nasionalis Melayu radikal. Gerakan nasionalis, ada golongan Melayu yang radikal, yang bersifat radikal. So mereka ini menentang British kerana British menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Mereka tidak dipanggil untuk berbincang dalam cadangan perjanjian Malayan Union. So British telah mengetepikan, mereka menganggap British telah mengetepikan PKMM ini daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Jadi gerakan Melayu ini kemudiannya bergabung membentuk PUTRA, iaitu Pusat Tenaga Rakyat. Okey, sebelum kita pergi kepada selanjutnya, faham tak apa dia yang dimaksudkan dengan radikal? So radikal ini digunakan oleh pihak British kepada golongan ini kerana keberanian mereka menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti British. Dalam kata lain, golongan radikal ini mereka yang berhaluan kiri. Parti yang pertubuhan yang berhaluan kiri yang bersifat menentang ya. Dalam penulisan Ahmad Bustaman ya, dalam bukunya Testament Politik, menyatakan secara tegas bahawa mereka menentang penjajah British kerana British bertindak menindas golongan nasionalis Melayu yang radikal. Alright. So ini adalah gabungan PUTRA. Terlihat Parti Kebangsaan Melayu Melaya diketuai oleh Dr. Burhanuddin Helmi. Angkatan Pemuda Insaf ataupun API diketuai oleh Ahmad Bustaman. Gerakan Angkatan Muda ataupun dipanggil GERAM diketuai oleh Aziz Ishak Abdul Samad Ismail. Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Kemudian ada Barisan Tani Melaya, singkatannya BATAS, diketuai oleh Musa Ahmad. Dan Angkatan Wanita Sedar ataupun AWAS diketuai oleh Samsiah Fakih. Samsiah Fakih ini berfahaman komunis. So, parti-parti ini telah bergabung membentuk PUTRA. Baik, kita lihat juga walau bagaimanapun mereka ini walaupun bersifat radikal, kita lihat sumbangan nasionalis Melayu radikal seperti Ahmad Bustaman ni ya. Baik, mereka sumbangan mereka membebaskan tanah air daripada penjajahan, telah menyatukan seluruh tanah Melayu dan mereka enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan, dan mereka memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara. Mereka juga memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan juga menerbitkan akhbar. Mereka juga memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan dan berjuang berdasarkan prinsip dan juga falsafah. So ini antara sumbangan golongan radikal ini. Mereka ini sebenarnya bersifat agresif lah compare dengan perjuangan UMNO. Jadi golongan ini sebenarnya mudah diterima oleh rakyat sebab kepantasan mereka itu bertindak dan mereka ini menentang British secara terbuka. Dan parti PKMM juga telah berjaya menubuhkan banyak cawangannya dengan jumlah keahlian melebihi 53,000 orang. So, Ahmad Bustaman ini merupakan seorang golongan nasionalis yang radikal, telah menerbitkan akhbar dipanggil sebagai Suara Rakyat yang merupakan satu wadah
medium untuk membuka minda rakyat ke arah kebebasan dan juga kemerdekaan. Okey, para pejuang golongan nasionalis Melayu radikal ini bukan sekadar kutip semua minit baru hantar persalinan masih tunggu dari minit lain. Alright. Okey, baik. Kita sambung balik. Para pejuang golongan nasionalis Melayu radikal ini bukan sekadar menjadi tokoh setempat tetapi melangkaui jarak sempadan dan juga kenegerian sehingga digelar sebagai tokoh politik nasional. Okay, kita lihat di sini antara tokohnya, Dr. Ismail Abdul Rahman mengatakan kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderat, tetapi sejarah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal juga memberikan sumbangan terhadap pencapaian kemerdekaan. So, ini dia gambar peristiwa ya. Parti PKMN, Perjuangan Mereka. Alright. Okay. Kemudian kita lihat penubuhan AMCJA. Okay. Golongan bukan Melayu juga telah menubuhkan All Malay Council of Joint Action atau AMCJA. Pengurusnya adalah Tan Cheng Lock. Okay. So golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Penubuhan jawatan kuasa kerja tidak demokratik. Okay, membantah jawatan kuasa kerja kerana tidak mempunyai wakil bukan Melayu. So, AMCJA ini telah bergabung dengan Putra. Okay, parti gabungan AMCJA kita lihat dalam ini mengandungi Pan Malayan Federation of Trade Union, Setiausaha Chan Lu, Malayan Democratic Union MGU dipengerusikan oleh John Aber dan juga Malayan Indian Congress MIC diketuai oleh John TV. Okay, cadangan yang diutarakan oleh gabungan Putra dengan AMCJA ialah, kita lihat pertama sekali tentang kedudukan bahasa Melayu, tentang pertahanan dan juga hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, bendera dan juga lagu kebangsaan. So, cadangan AMCJA, penyatuan tanah Melayu dengan Singapura, sebuah kerajaan pusat yang kuat ditubuhkan, Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, ada istiadat dan agama Islam dan juga syarat kewarganegaraan. So, ini antara cadangan-cadangan yang diutarakan oleh gabungan Putra dan AMCJA ini membentuk Perlembagaan Rakyat 1947. So, kita lihat apakah dia Perlembagaan Rakyat yang dicadangkan oleh gabungan Putra dan AMCJA ini. Antaranya ialah tanah Melayu perlu disatukan dengan Singapura dan sebuah penubuhan Dewan Perundangan Pusat dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bagi. Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketahui sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Kemudian perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi tanah Melayu. Dan hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Kewarganegaraan Melayu haruslah diwarnakan Melayu. Warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Okey, so apa dia tindakan British terhadap tindakan atau permintaan
AMC, gabungan AMCCA dan juga Putra tadi. So Jawatan Kuasa Kerja yang merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, menolak Perlembagaan Raya ini. So kita lihat dalam Harta 20 September 1947, Harta merupakan tindakan tutup kedai, memberhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. Ini adalah satu protes tanpa keganasan yang telah diadakan dengan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan ladang. So British telah menolak Perlembagaan Rakyat dan menerima Perjanjian Persekutuan Melayu yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Kerja. Jadi Putra dan AMCCA telah mengajukan Hari Harta Semalayak pada 20 hari bulan Oktober 1947 dan meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan terhadap permintaan mereka, yang mahu pendapat mereka dan cadangan mereka ini dibawa masuk dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So menerusi sokongan Dewan Perniagaan Cina, harta dilaksanakan di bandar-bandar utama di Tanah Melayu. So kita berhenti dulu di sini, nanti PDP kita akan sambungkan kemudian. Terima kasih ya.